Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud semua yang ada di atas bumi, di atas langit, di daratan lautan akan binasa hancur, fanin akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kemuliaan dan segala keagungan. Segala keagungan dan segala kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati dan dikasihi, yang berbahagia, Tuan Kuasa pengurusan program daripada Wasilah, Puan Ili yang pengusikan program ilmu kita pada pagi ini, dan yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah pada pagi ini, sama ada yang jauh, yang dekat, yang insya-Allah dah mula masuk walaupun angka tak ramai lagi, tapi insya-Allah mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kita komitmen ilmu dan amal yang konsisten, pahala yang berterusan. Allah amin. Kerana kita dalam ilmu ni cabarannya bukan mudahlah, ya, pasti cabaran tu banyak. Kerana kata Al-Imam Al-Ghazali, dalam kita nak macam ilmu ada 3 kekangan yang biasanya menghalang kita untuk dapatkan ilmu atau mencari ilmu. Ada 3 kekangan yang biasa menjadi cabaran kepada kita untuk dapatkan ilmu. Apa 3-tiganya? Seulanglah. Ini mungkin setelah sebut acap kali, kalaupun tak acap kali pun pernah sebut dalam kuliah sebelum ini, di surau, di masjid, bahkan dalam online macam ni. Ada 3 kekangan menjadi asbab kita ni susah dapat ilmu. Ini kita kena ambil perhatianlah. Pertama ialah kejahilan kita sendiri. Kejahilan kita. Kita tak berapa nak tahu sangat tentang ilmu penting, ilmu tu wajib kita pelajari. Jadi kejahilan kita. Ini satu penyakit yang berbahaya sekali, amat berbahaya. Kejahilan. Satu kekangan pertama ialah kejahilan. Bila jahil, kita akan tak tahulah punca ilmu, kita tak cari, ilmu kita tak rapati, bahkan ilmu kita rasa benda tu terlalu kecil sangat pada kita. Kejahilan. Yang kedua ialah kerana dosa-dosa kita. Jahil satu hal. Kedua ialah kerana dosa-dosa kita. Bila dosa dia banyak sangat dalam hidup, dia akan menghalang kita dengan ilmu. Sebab dosa menjadi satu yang boleh halang kita daripada mencari ilmu. Dosa dia bahaya. Dosa ini menjadi suatu pintu yang menutup ruang-ruang ilmu. Dosa-dosa kita. Dan yang ketiga ialah kerana gangguan syaitan yang sentiasa merangsang kita supaya tidak belajar. Syaitan ke arah menjadi kita ini hilang keupayaan untuk berilmu. Maknanya dia tak akan minta kita cari ilmu, tapi minta kita buat keburukan dan kejahatan. Buat dosa. Jangan fikirlah pahala, dosa pahala, buat. Ini peluang kamu kan. Ini satu kenikmatan, suatu benda yang baik, buatlah. Jadi syaitan akan sentiasa mengarah kita kepada keburukan. Jadi 3 sebab ini kata Imam Al-Ghazali,
Boleh je sebab kita ini dengan ilmu tak berapa nak cari. Inilah di antara kita kena usahakan. Bila jahil, masalah besar. Bila dosa banyak, satu musibah. Bila syaitan menguas kita, habis, tamat riwayat kita. Jadi untuk melawan semua itu, gagahkan hati, kuatkan semangat dalam kesempatan yang ada, ambil peluang. Tak lama pun sekejap, kerana ilmu walaupun sikit, ia cahaya. Li'annal ilma nur, kerana ilmu itu cahaya, kata Imam Al-Ghazali juga dalam kata yang lain. Kerana ilmu itu cahaya. Dan kata Imam Syafi'i, ilmu adalah jalan kita ke syurga. Allah Alam. Baik. Saya ucapkan terima kasih di atas ruang yang masih Allah beri pada saya untuk bercakap dalam jemputan wasilah ini yang kali yang keberapa dah. Kali ke berapa saya pun tak pasti. 20 kali kot lebih. Alhamdulillah. Namun begitu saya nampak kitab ini nampaknya macam tak berlaju je. Minta maaf lah. Mungkin itu kekurangan saya lah. Kesilapan saya. Tak pernah laju. Tapi insyaAllah saya akan tengok keadaan. Ada masa kita lajukan. Ada masa kita kena perlahan-lahankan. Supaya yang penting adalah ilmu sampai, maklumat sampai dan kita faham. Kalau kita nak laju, baca lah. 3 page baca, selesailah. Tapi kita nak cakap secara mendata kalau kita nak bawa fokus kepada penghayatan di sebalik bicara kita dalam kitab yang tertera hari tempat tarikh. Baik tuan-tuan, puan-puan. Hari ini Alhamdulillah kita bertemu pada 3 ataupun pada 2 Julai, 2 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Dan tajuk kita pada ialah tentang tiupan sangkakala, page 88. Itu dia, poin ini dah masukkan dalam apa ni, dalam slide, dalam phone ataupun dalam screen. Tuan-tuan semua baca di situ ya. Tiupan sangkakala. Bahasa Arab disebut sebagai an-nafkhah. Ya. Bahasa Arab disebut sebagai an-nafkhah. An-nafkhah itu tiupan sangkakala. Kalau nak panjang sikit, dia panggil an-nafkhu fi s-suri, iaitu tiupan segala yang akan berlaku dan pasti berlaku. Baik. Jadi dalam konteks ini, apa yang boleh kita rumuskan di awal mukadimahnya? Secara mudahnya, wajib kita percaya adanya an-nafkhah ataupun tiupan sangkakala. Wajib percaya adanya tiupan sebagai satu pengisytiharan daripada Allah tentang kiamat dah mula sampai masa untuk berlaku. Manusia akan meninggal semuanya dan akan dibangkitkan semula. Jadi ini suatu perkara yang berkaitan dengan soal akidah seorang mukmin. Mana wajib percaya dan menolak wujudnya sekali ini boleh membatalkan iman. Membatalkan iman. Kenapa? Kerana berita yang cerita tentang berlakunya tiupan ini adalah Al-Quranul Karim dengan ayat-ayatnya. Tiba-tiba kita kata berlaku. Mana mungkin satu yang palsu boleh terbatal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cabang utama kita adalah percaya yakin adanya nafkhah ataupun tiupan sekala. Baik, kita baca dan saya akan berikan kupasan pada pagi ini. Saya harap saya akan dapat habiskan jugalah dalam konteks tajuk pada pagi ini dalam tempoh sejam, 10 minit lebih kurang daripada sekarang insya-Allah. Baik. Beriman kepada wujud sekala adalah wajib pada setiap orang mukmin, orang muslim. Poin kita yang pertama ialah kalimah wajib kita percaya. Maknanya tidak ada di sana satu penghalang yang menghalang kita melainkan kalimahnya wajib. Bila wajib maknanya kena terima secara qat'i. Tidak boleh secara main-main atau secara mudah-mudah. Wajib qat'i. Baik. Ia adalah satu cabang utama dalam isu akidah menurut pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaati. Ia cabang akidah yang utama dalam isu akidah menurut pandangan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaati. Dalam perbincangan ilmu akidah ataupun ilmu tentang sekali ada 3 tiupan sekali. Mungkin tuan-tuan akan bertanya, saya baca kadang 2, saya ada ketiga. Sebenarnya 2 dan 3 ini merupakan sesuatu yang disentuh para alim ulama. Ada kata 2, tak masuk yang ketiga. Ada kata 3, dimasukkan pertama, kedua dan ketiga sekali. Jadi saya mengambil pandangan mengatakan ada tiupan 3 sangkakala. Bukan 2. Kalaupun 2 betul, bukan salah. Kerana yang pertama 2 itu satu benda yang real. Cuma yang ketiga itu ia berlaku pada hari mahsyar nanti. Dan para ulama kita sebut yang ketiga tu tak sebut pun akan berlaku. Maksudnya kebangkitan di alam mahsyar bertemu Allah Azza wa Jalla. Ada tiupan juga pada masa itu. Walaupun tak sama dengan
tiupan pertama kedua, tapi agaknya disebut kepada ulama dalam bentuk tiupan panggilan. Sebab dia begini tuan-tuan ya. Kata para ulama, tiupan mana panggilan. Kalau kita boleh terjemahkan sikit, tiupan itu adalah merupakan panggilan. Saya pun tulis buku saya ni. Tiupan dalam maksud bahasa kita panggilan, pengisytiharan. Bolehlah apa-apa saja. Tiupan itu panggilan atau pengisytiharan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Subhanallahil Azim. Kita dalam hal ini, apa yang penting kita tengok dalam kacamata ilmu agama ialah betapa Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa yang penuh. Suatu kata para ulama kita, termasuk Al-Imam As-Suyuti, Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Ghazali dan ramai ulama salafun salih berkata bahawa tiupan sangkakala ini, baik pertama, kedua, hatta ketiga sekalipun, ia merupakan satu tanda betapa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kuasa mutlak. Tak ada siapa boleh menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya kuasa mutlak dalam mengisytiharkan, memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Sebab panggilan pertama menandakan kiamat hampir. Panggilan kedua, nafkah yang kedua menandakan manusia kena bangkit. Panggilan ketiga, nafkah ketiga, tiupan ketiga menandakan manusia kena bertemu pada masyarakat. Jadi menunjuk kepada kita betapa Allah kuasa penuh. Malaikat pun tak boleh apa. Malaikat bertindak atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana malaikat yang bertugas untuk tiupan sekali adalah Israfil. Malaikat yang bertugas untuk meniup sekali ini adalah namanya Israfil. Dia bertugas. Allah kata, "Hei manusia malaikat, tiuplah sekali." Maknanya buatlah apa ni panggil manusia pertama. Malaikat hanya bertugas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Mereka tak boleh kata, "Tuhan boleh tangguhkan tidak? Tuhan postponkan sikit masa lagi pada manusia." Tidak ada. Jadi kepada para ulama kata kepada kita bahawa menunjukkan Allah berkuasa penuh dalam urusan tiupan sangkal. Itu adalah ketentuan qat'i Allah kepada alam seluruhnya dan kita termasuk sebagai manusia. Baik. Yang pertama sekali tuan-tuan puan-puan ialah yang pertama ialah tiupan sangkal yang pertama. Disebut sebagai an-nafkhatul ula. Ya. Yang pertama, tiupan sangkal yang pertama disebut bahasa Arab an-nafkhah al-ula. An-nafkhah al-ula iaitu tiupan sangkala yang pertama. Apa cerita tentang an-nafkhah ula ini? Tiupan sangkala pertama disebut sebagai an-nafkhatul ula. Ia berlaku saat malaikat Israfil yang tugaskan untuk melakukan perkara yang amat dahsyat itu pun sekali pertama yang menandakan bahawa saat kiamat hampir tiba. Pegang elok-elok kalimah ini, menandakan saat kiamat hampir tiba. Hampir tiba. Bermakna pada masa itu malaikat Israfil akan tiupkan satu tiupan yang didengar semua alam cakrawala. Ia menunjuk kepada kita betapa kiamat sudah pun tiba. Pada masa itu, apa yang berlakunya ialah, kata para ulama dalam hal ini, manusia ketika itu keadaan kacau bilau. Dalam keadaan kacau bilau, huru-hara hiruk-piruk. Mereka tidak menyangka akan datangnya tiupan itu dalam keadaan pengisytiharan dunia sudah hampir kiamat. Tuan-tuan sekalian, isunya sekarang ialah dengan tiupan itu, apakah manusia masih ada masa untuk beramal, beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Di kalangan para ulama menyatakan bahawa tidak ada masa untuk beramal lagi. Artinya, ketika itu bukan lagi masa untuk mencari ilmu, menambahkan iman, menambahkan pahala, meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Arti pada masa situasinya cukup getir dan gagap kita. Sebab dengan tiupan pertama tadi cukup menyatakan dunia sudah pun hampir tamat tempoh hidupnya.
Manusia pun akan tamat tempoh hidupnya, dunia pun akan hancur binasa. Ini kebanyakan ulama kata demikian. Maksudnya, tidak ada ruang untuk kita beribadat pada masa itu, melainkan huru-hara. Inilah yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran sebenarnya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum." Sampailah kepada ayat terakhirnya. Bila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, manusia hiruk-piruk, berlari-lari. Keadaan mereka hiruk-piruk, yang lari kanan ke kiri tak tahu apa nak buat. Ulama kata itulah sebenarnya yang dikatakan an-nafkhatul ula. Mana bumi dah menampakkan saat bahawa kami dah hancur dah bumi ini. Bukan masa lagi untuk beribadat kepada Allah SWT. Kenyataannya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya tidak bercadang untuk mendetailkan tentang isu an-nafkhal ula secara detail. Sebab dalam hal ini, ulama kita menyatakan bahawa banyak perkara yang Allah rahsiakan daripada kita. Banyak perkara Allah rahsiakan daripada kita, kita tak ketahui. Tetapi, ia berlaku, dan inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Cuba tengok dalam Az-Zumar ayat 68. Tertera bersama tuan-tuan sekarang ayatnya. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Allah sebut yang pertama, kata Allah, dan ditiup sekala, maka pada waktu itu amat matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi. Matilah. Jadi kata para ulama, ayat ini menunjukkan sa'iqah ini dengan dua makna. Pertama, gegak gempita, huru-hara. Yang kedua, matilah manusia. Pada masa itu, maksud bila berlaku ketipan pertama, manusia dah hiruk-piruk. Ada yang mula mati, ada yang mula meninggal dunia sebab hiruk-piruk. Jadi pada masa itu, jelas kepada kita bagaimana tidak ada ruang untuk berilmu lagi dah. Bukan cari masjid lagi dah. Bukan cari surau lagi dah. Bukan cari kuliah duha lagi dah. Yang berlaku ialah manusia sudah keadaan kacau bilau. Fikiran mereka pun dah koyak. Dalam keadaan mereka berfikir, dah betul lah kiamat akan datang. Kiamat akan berlaku. Dunia dah hancur dah. Yang kecewa akan kecewa. Yang gembira akan gembira. Gembira bukan apa? Mereka tahu bahawa Allah jadikan dunia dah tamat dan akan balik pada Allah dengan kemenangan dan kejayaan. Bukan dengan kekecewaan. Dia sebab itulah saya nak tegas kepada diri saya, tuan-tuan, pada masa itu. Kita bukan tunggu sebenarnya. Kita bukan tunggu. Tapi bila berlaku ketika itu situasinya, menakutkan. Menakutkan. Membimbangkan. Dan mengecewakan sekaligus bila bagi orang yang akan kecewa. Bagi orang beriman, memang menakutkan, tapi mereka tahu penghujung alam bumi ini ialah kemenangan di alam sana. Patutlah kita dalam hidup ini, kata para ulama, doakanlah supaya kita dapat hadapi semua itu. Kalau berlaku pada zaman kita hidup lagi, perkara ini kita minta Allah selamat kita. Kalau tidak, nun generasi anak-anak kita kemudian nanti. Kita mungkin dalam sana kita tak sempat nak tengok suasana ini, tapi anak-anak kita nanti macam mana keadaan mereka. Huru-hara. Jadi kalau ilmu ada di dada, hati ada iman, selamat. Tapi kalau ilmu tak ada di dada, hati iman tak ada, celaka dan kecewa sama sekali. Itulah disebutkan sebagai fasa'iqa man fis samawati. Terjemah sa'iqa ini memang mati. Tapi dalam terjemah yang kedua adalah huru-hara. Itu makna sa'iqa, huru-hara dan kacau bilau. Itulah yang disebutkan Allah dalam Quran. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma nufihi ukhra." Itu adalah merupakan kemudian Allah tiup kali yang kedua. Sekali lagi. Itu manusia yang dah mati akan bangun. Itu kita akan bincang nanti kejap lagi. Maka ayat ini digabungkan dua sekala. Ayat ini, tuan-tuan, digabungkan dua tiupan sangkala. Yang pertama, yang kedua sekaligus dalam ayat Az-Zumar ayat 69, 68 yang kita baca sekarang. Dua sekaligus digabung Allah. Pertama, tiupan pertama, dan yang kedua, tiupan yang kedua yang akan berlaku pada masanya
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, bila bercakap tentang isu dalil daripada Al-Quran ini, saya bawa hanya satu dalil saja, iaitu Az-Zumar 68. Namun di sana, kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita dapati ada dua dalil yang lain. Mengukuhkan dalil yang saya bawa ini dengan hujah-hujah yang jelas tentang isu tiupan skala pertama. Contohnya kita ambil surah An-Naml ayat 87. Nak buat catatan di tepi itu, insya-Allah kita dapat tahu dalil bukan satu Az-Zumar saja, ada dalil yang lain lagi. Ya, kita bukan berpegang dari satu Az-Zumar, tapi ada dalil yang lain menunjukkan ia berlaku, iaitulah tiupan skala pertama. Dalil yang kedua datang daripada surah An-Naml ayat 87. Siapa yang bersama saya sekarang ni buat catatan di tepi buku ke catatan dalam nota ke, dalil yang kedua lain Az-Zumar ialah ayat An-Naml ayat 87. Merupakan catatan penting untuk menampak kita bahawa dalil jelas kepada kita. Bukan saja dalil. Dua tiga dalil. Pertama, Az-Zumar 68 sekarang ni. Keduanya, An-Naml ayat 87 di mana Allah berfirman, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. An-Naml 87 jelas. Waili dah catat kat situ. Pada hari berlakunya tiupan skala pertama, kata Allah Azza wa Jalla, fafazi'a. Fazi'a ini suasana menakutkan. Hiruk-piruk, itu mana fazi'a. Situasinya kata Allah, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Suasana hiruk-piruk, gegak gempita di langit dan di bumi sekali. Di bumi siapa? Manusia lah. Di langit jangan cakap lah, bukan urusan kita. Tapi di bumi kata Allah, fafazi'a. Mana manusia terkejut. Nah, fazi'a ni terjemahnya terkejut. Dalam keadaan huru-hara. Fafazi'a man fis samawati wal ardh. Adapun antara hujah yang lain daripada surah yang lain selain daripada surah Az-Zumar dan surah An-Naml, surah Yasin. Dalil yang ketiga, surah Yasin ayat 51. Pun hujah yang sama Allah sebut tentang berlakunya an-nukhah tadi ataupun tiupan ke skala yang pertama tadi dengan dibawa kepada ayat kedua, ketiga iaitu surah Yasin 51. Dalil daripada mana? Surah Yasin ayat 51 Allah berfirman, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yasin ayat 51. Allahu akbar. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tuan-tuan baca tu setiap hari Jumaat, malam Jumaat, pagi Jumaat, hari Jumaat, petang malam, tak tinggal kalimah tu kan. Ingat balik dah bacaan tu. Allah sebut kepada kita, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kami akan hantarkan tiupan sekali bagi mereka, ketika itu semua mayat-mayat akan bangkit. Mana-mana mayat yang ada kubur akan bangkit. Yang silun, mereka menghadap Allah Tuhan mereka. Ini tiupan sekali yang kedua lah. Ikut kepada nas ini, tiupan yang kedua. Tapi pentingnya ialah berlakunya tiupan itu ketika mana mayat dibangkitkan. Minal ajdath, daripada kubur mereka masing-masing. Lalu mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, subhanallahil azim. Yang mati lama mati baru akan bangkit. Yang belum mati akan rasa penat, susah. Akan menangis, meratap, meraung. Itu bagi tak mati lagi. Dan yang tak mati akan mati. Maka para ulama, bila berlaku tiupan pertama, manusia teman mati, bukan tak mati, maka akan mati. Mati mungkin bergelimpangan, mati dalam keadaan tak berkubur. Akan berlaku. Tak semua kita akan mati dalam kubur. Pada masa itu, bila berlakunya kiamat dan datang, mereka akan mati. Tapi ada yang mati keadaan tak berkubur. Mati bergelimpangan. Tapi akan mati, dan bila mati, dibangkitkan si mati. Dalam ayat Yasin tadi, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Mati mereka tak berkubur, tapi macam dikuburkan juga. Di tempat mereka mati.
bergelimpangan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita nak kata apa sebenarnya? Patutlah bukanlah akhlak mukmin berdegil, mengambil sikap sinis akan hal-hal seumpama ini. Berapa ramai para alim ulama kita menangis kerana baca ayat ini, tuan-tuan. Wa nufikha fis suri fa wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, sampai akhir. Ayat yang kedua, wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Yang ketiga, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Ramai orang alim yang menangis, tuan-tuan. Kita tak tahu. Tapi kalau kita buka lembaran sejarah hidup orang-orang berilmu daripada kita sebelum kita, para alim ulama, ramai menangis. Diriwayatkan bagaimana Abdullah Al-Mubarak, seorang tokoh tafsir yang terkemuka di kalangan ulama tabi'in, Abdullah Al-Mubarak sendiri, bila baca ayat wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a, ayat 60 dalam tujuh tadi, menangis beliau sampai peringkat tak nak berhenti tangis air mata. Seolah-olahnya tak nak berhenti. Air mata asyik keluar dan mengalir saja. Mengapa, tuan-tuan? Kerana mereka tahu tentang hakikat yang menakutkan itu. Fazi'a, menakutkan, membimbangkan. Allahu Akbar. Kita, tuan-tuan sekalian, banyak kelemahan dalam hati kita. Tuan-tuan, kalau renung bab kita dengan amal kita, memahami Al-Quran, kadang-kadang tak faham pun. Ya, ini kesilapan kita. Itulah kita sampai masa bila baca ayat macam ni, cubalah kita bawa dalam hati jiwa kita perasaan yang takut, bimbang, dan mata mudah tumpah. Bukan kita nolak ketentuan, bukan, tapi kita meyakini ada ketentuan dan kita takut. Kalau kita tak mati keadaan tidak, kalau kita mati tak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Kita nak mati di mana kita? Dalam beriman, dalam bertakwa, bukan tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudiannya Allahu Akbar. Satu di antara perkara yang disentuh oleh para ulama kita ialah ada perbincangan. Jawapan yang pertama tadi, hatta yang kedua, bila berlaku sebenarnya. Ayy yaumin yunfakhu fis sur. Satu soalan, bila berlaku jawapan pertama tadi? Bila mana Allah isytiharkan bumi dah sampai penghujungnya, dah tamat riwayat, bila berlaku? Ya, kita terima hakikat di sebalik riwayatnya menyatakan kepada kita betapa kedua-dua ataupun yang pertamalah, jawapan pertama tadi, la takun illa, tidak akan berlaku kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Berdasar Nabi sallallahu la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati, iaitu hadis daripada Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Maknanya hari Jumaat adalah hari berlakunya an-nufkhah ataupun jumpa sekali tadi, dengan kiamat berlaku. Hari Jumaat, tidak hari Sabtu, tidak Ahad, tidak hari Isnin, tidak Selasa, hari Jumaat. Ini disabit daripada hadis Al-Imam Imam Muslim. Demikian dalam hadis yang lain daripada Imam Ahmad Nasai pun sama, diriwayatkan bahawa jawapan tadi berlaku pada hari Jumaat. Yaumil Jum'ati, dalam keadaan tuntazar qiyam as-sa'ah, ataupun dalam bacaan yang betul, tuntazir, kita akan tunggu qiyam as-sa'ati. Mana hari Jumaat. Jadi kalau begitu, bukanlah bermakna kita ambil sikap seolah-olah wah ini hari Ahad amat lagi lah. Bukan itu sikap kita. Walaupun disebut Jumaat, tak bermakna bukanlah kerana kita hari Ahad, hari Islam lambat lagi, kita bebas, tidak. Dalam hukum agama jangan cakap macam tu. Sebab walaupun hadis kata hari Jumaat, apakah Allah tidak boleh buat hari lain? Isnin, Sabtu, Ahad, Allah berkuasa. So, tidak qat'i dalam hal ini mesti hari Jumaat. Tapi disebut hari Jumaat, tapi Allah berkuasa penuh. So Allah di tangannya lah kekuatan. Nak hancurkan, nak leburkan, nak musnahkan, Allah punya kekuatan. Jangan ambil sikap prasangka yang negatif. Hal ini kita kata take for granted lah, seolah-olahnya kita kata lah hari Jumaat, hari ini baru Ahad, lambat lagi lah, seminggu lagi contoh. No tuan-tuan. Kita sebagai orang Islam kena yakin
Allah kuasa penuh bila-bila masa saja. Allah boleh ubah situasi dan masa kehendaknya. Kan dia memiliki alam ini, apa masalahnya? Yang penting kita kena bersiap sedia. Ilmu mantapkan, hati penuh dengan iman, amal kita lakukan, dan kebaikan ciptakan. Itulah di antara benda kita kena bawa dalam hidup kita sekalian. Baik. Allahu Akbar. Tiupan sekali sebut juga sebagai an-naqur. Tiupan ini sebutkan juga dalam beberapa hadis sebenarnya daripada banyak ulama kata sebagai an-naqur. Ini berdasar kepada Al-Quran daripada ayat 89 surah Al-Mudaththir. An-naqur pun sebagai an-nafkhah. Dan kita sebut an-nafkhah kan. Quran sebut dengan jelas wa nufikha fis-sur fasa'iqa. Kalimah tu ada iaitu nufikha, nafkhah. Ada ketika Allah sebut tiupan itu berlaku dalam bentuk yang bukan an-nafkhah tapi an-naqur. An-naqur sebagai contoh Allah sebut dalam surah Al-Mudaththir ayat 8 hingga 9. Maksudnya tiupan sangkakala juga. Tapi berkalimah an-naqur. Inilah kehebatan Al-Quran. Ia tak ada satu kalimah yang sama, dia letak kalimah yang berbeza-beza. Ini kehebatan Al-Quran, tuan-tuan. Quran kaya dengan bahasanya yang cukup tinggi dan cukup bermaruah. Tak boleh menandingi bahasa Arab, melainkan itulah kekuatan yang ada pada bahasa Arab. Tak boleh datang bahasa dunia macam mana, bahasa Arab tetap bahasa utama, itu bahasa Al-Quran. Bahasa Nabi SAW. Bahasa Nabi dan bahasa syurga pun Al-Quran, bahasa Arab. Baik. Dalam Al-Quran Allah sebut sebagai naqur. Tapi maknanya apa? Tiupan sekali juga. Contohnya dalam surah Al-Mudaththir ayat Allah sebut kepada kita ayat 8 hingga 9 surah 74. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Kerana bila ditiupkan sekala. Diterjemah an-naqur dengan makna tiupan sangkakala. Ini terjemahan dalam bahasa Arab daripada bahasa Arab Melayu. An-naqur makna tiupan sekala. Maka saat itu kata Allah Azza wa Jalla, berlakunya hari yang amat sukar. Yaumun asir, hari yang amat menyusahkan. Hari amat memedihkan manusia. Hari yang boleh mengecewakan manusia, itu mana asir. Asir susah, pedih dan kecewa. Tuan-tuan, tengok. Allah nak ikat kepada kita suatu peringatan. Kalau berlaku macam tu keadaan, kamu lewat beribadat, jagalah. Asir kamu akan susah, merana dan kecewa. Jadi ayat ini peringatan kepada kita. Bila sampai masa tu kamu iman tak cukup di dada, amal tak cukup, berkejahatan banyak, dosa banyak, bahayalah kita. Kita ada peluang nak beribadat dah, tak boleh bertaubat dah. Kita akan jadi manusia yang hancur segala-galanya. Hancur jiwa, hancur mati segala-galanya. Tuan-tuan sekalian, jadi ini peringatan Allah tentang keagungan dan kehebatan. Jadi kita bila baca ayat ini, kita ambil peringatan. Datang hari kiamat, tu pasal berlaku, aku akan jadi orang yang asir, yang susah, kecewa dan mengecewakan. Jadi kita ambil tindakan segera. Menambahkan amal dan ilmu dan percaya terhadap ketentuan Allah mengatur segala-galanya. Baik. Allahu Akbar. Sikit tambahan di situ, saya bawa kepada tuan di bawah itu. Terdapat ayat menyatakan as-sur, an-naqur adalah alat tiupan pencipta oleh Allah bercahaya. Ini pandangan daripada beberapa riwayat menyatakan ada satu kalimah lain, as-sur namanya. As-sur. As-sur. Alif, lam, sad. Waw, ra. Bukan as-sur yang sin. As-sur juga menandakan ia adalah suatu tiupan sekala. Dan kata para ulama, an-naqur, as-sur ini adalah alat tiupan yang dicipta daripada cahaya. Bukan daripada kulit lembu, binatang, tapi dari cahaya. Allah Maha Kaya. Macam mana bentuknya, kita tahu. Tapi daripada cahaya. Itulah akan dipegang oleh malaikat Israfil ketika menyahut panggil Allah supaya ditiupkan sekali. Wallahu alam. Saya tidak ada kajian akademik tertentu tentang macam mana bentuknya, sifatnya. Saya tak dapat nak ditiupkan tuan-tuan. Maksud an-nafkhah, an-naqur tadi. Apa keadaan? Tapi kata para ulama, daripada cahaya, cipta daripada cahaya. Allah Maha Kaya untuk menentukannya. Kita nak tengok, tunggulah nanti berlaku. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, bukan setakat tiupan itu dinamakan as-sur an-naqur. Ada lagi satu kalimah yang lain. Iaitu disebut sebagai nafkhatul faza'. Disebutkan juga dengan nama nafkhatul faza'.
Alif, lam, fa, zai, ain. Alif, lam, fa, zai, ain. Al-faza'. Dinamakan juga dengan kalimah yang lain. Bukan saja disebut an-naqur, as-sur, tapi disebutkan juga dengan nama nafkhatul faza'. Maknanya, tiupan yang menakutkan. Itu makna. Nafkhah, tiupan, al-faza', memeranjatkan. Memeranjatkan, menakutkan, itu makna al-faza'. Bahasa Arabnya. Dinamakan juga sebagai nafkhatul faza', tiupan yang menggerunkan, mengejutkan dan menakutkan. Wallahu alam, apa cerita keadaan kita tak tahu tuan-tuan. Menakut macam mana, susah macam mana, hanya Allah mahu. Tetapi kata Nabi SAW, manusia pada hari itu akan hiruk-piruk, pasti. Bermulalah situasi mereka tak kenal siapa kawan mereka, tak kenal siapa anak mereka, siapa teman taulan, siapa jiran tetangga, siapa waris-warasnya, siapa ibu ayah, tak kenal dah. Ketika berlaku situasi itu, al-nafkah ni, manusia tak kenal dah. Bukan di alam di alam barzakh saja tuan-tuan, di alam barzakh teruk lagi. Alam bumi pun dikhabarkan la ya'rifu ahadan illa ghayr. Dia tak akan kenal mereka dia saja. Dia kenal dia, aku ni manusia. Tapi punjau aku ni tak elok, tak baik. Baik contohnya. Dia tak kenal siapa di belakang kiri kanannya. Pada masa itulah kedahsyatan hari kiamat. Allah nampakkan sampai peringkat. Kamu tak kenal siapa yang sebelah kamu. Mungkin anak kamu, isteri kamu tak kenal. Wallahualam tuan-tuan. Kita kata apa tuan-tuan ya. Saya ulang sebut kali. Kita masih hidup di bumi ni tuan-tuan. Kalau anak kita bawa satu lokasi tentulah ke pejabat ataupun ke hospital kerana urusan rawatan, kalau ke masjid contohnya. Anak kita menangis. Kalau di masjid anak kita menangis di hujung belakang tu, kita tengah sembahyang. Kita perasan itu suara anak kita tu. Betul tak? Kita perasan. Sebab suara anak ni, suara akan masuk jantung hati seorang bapa. Dia akan kenal suara anak dia. Kita kenal suara anak kita. Tangisan tu akan kita kenal, itu suara anak aku tu. Allah Maha Hebat, Allah Penciptaan. Tapi yang lebih hebat kata Allah, hari itu kamu tak kenal siapa teman taulan kamu, siapa anak beranak kamu, siapa kawan teman taulan kamu cinta Islam ini, siapa mak ayah kamu tak kenal. Allah Akbar. Ini kedahsyatan yang amat teruk sekali pada masa berlakunya kiamat nanti. Kalau sampai peringkat tak kenal saudara mara, adik-beradik dan anak sendiri, tak kata apa tuan-tuan. Wallahul musta'an. Allah kita mohon ampun, mohon segala bentuk kemuliaan kebaikan. Sebab Allah letakkan satu garis pandu yang jelas untuk ingatkan kita, jangan cepat, jangan lupa, jangan cuai, jangan kita alpa dengan soal agama dan soal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dalam hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Itu antara ayat yang kita dah baca tadi pun, ya. Cuma seulang balik kat sini tentang persoalan as-sur ataupun an-nafkhah ini Allah sebut kepada kita, wa yauma yunfakh fis-suri fafazi'a man fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah. Itu ayat seulang baliklah, tak perlu nak detailkan, tapi ayat ini sebagai hujah tentang berlakunya tiupan sekala mengikut ketentuan agama. Mengikut agama punya ketentuan, bukan kita. Allah punya ketentuan. Berlaku dan akan berlaku baik. Israfil ditugaskan untuk tunaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Bila Allah kata Israfil, tunaikan perintahku, dia akan tunaikan. Tak kira jam berapa, hari Jumaat khasnya, bahkan mungkin hari-hari yang lain. Ini keyakinan kita. Baik tuan-tuan sekalian. Page 90, terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang berlakunya tiupan sekala. Baik, kita dengar hari ini sebab terjemah saja. Nas hadisnya panjang, ya. Nas hadisnya ada depan saya ini, tapi panjang jugalah hadisnya. Saya ambil terjemah sajalah, ya. Makan masa supaya tak makan masa. Terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang berlakunya tiupan sekala. Ada hadis menceritakan Nabi bercakap benar, tak berdusta, tak berbohong. Apa Nabi sebut? Sadaq. Benar, betul dan tepat. Apalagi tentang hari kiamat, hari akhirat yang kita boleh sebut dengan akal fikiran kita. Tapi Nabi Allah beri wahyu untuk bercakap tentangnya. Nabi tak sampai lagi, tapi Nabi tahu sebab wahyu Allah sampai kepada dia untuk menceritakan bagian-bagian, ya, hari kiamat, hari akhirat ini. Baik tuan-tuan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang berpuasa sunat Dzulhijjah, tahniah, ya, sebab kita dah masuk
10 hari pertama Zulhijjah ni memang digalakkan kita menambahkan ibadat puasa hari-hari kalau boleh, dan zikir banyak-banyak. Itu di antara amalan utamalah. Infak, belanjakan harta jalan agama. 10 hari pertama ni perbanyakkanlah, takfirkan solat, munajat, qiyam, masuklah puasa. Tapi saya hari ni tuan-tuan kan ada kenduri sekejap lagi, raikan kenduri tak dapat puasa. InsyaAllah niat tu ada ya, untuk ambil berkat Zulhijjah yang penuh keistimewaan ini. Baik. Dalam hal ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda. Dengar elok-elok hadis ini terjemahan saja. Nas hadisnya dah depan saya sekarang. Saya ada nas depan saya. Saya tak bacalah. Kalau baca, dia akan jadi panjang pula ceritanya. Tetapi itulah terjemahannya. Baik. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencipta langit dan bumi, dia menjadikan As-Sur. As-Sur tadi An-Nafkhah. Ya? As-Sur kepada Israfil. Dan memberi kepada Israfil. Mana Allah dah siap sediakan alatan tiupan untuk ditiup Israfil. Dah ada dah. Jadi kalau orang kata benda dah ada, Ustaz, ada. Nabi kata setiap ketika saat bumi diciptakan, Allah dah letakkan persiapan untuk ditiup pada masanya oleh Israfil, iaitu tiupan dalam bentuk macam mana. Saya lupa nak sebut tadi tuan-tuan ya. Kalau dalam konteks maksud An-Nafkhah ini, apa ada As-Sur contohnya, apa maksudnya? Kata para ulama, As-Sur huwa qarnun As-Sur huwa qarnun yunfakhu fihi wal qarnu fil asli huwa qarnu syati. Di As-Sur ini ialah satu tanduk yang akan ditiup melaluinya. Bukan tanduk, jangan nampak macam tanduk binatang tu, ya, tapi kalau ikut asal tanduk kambing lah. Kambing dia ada tanduk, seolah itulah dia An-Nafkhah. Seruling lah, orang kata apa, tiupan seruling akhirat ya. Dia bukan seruling yang kita mainkan. Dia macam tanduk kambing. Ya. Kalau dalam tulisan, dalam satu tulisan kitab, tuan-tuan nampak ya, bahasa Arab ni ya. Saya bawa buku bersama, buku bahasa Arab. Saya berujuk kitab Arab. Dia gambar tu nampak. Ya. Itulah digambarkan nampak tak? Sebagai As-Sur ataupun Nafkhah. Macam tanduk kambing, itulah gambaran saja. Para ulama kita cuba menciptakan satu realiti untuk kita nampak secara umum. Tapi bukanlah segala-galanya. Dikatakan sebagai itulah bentuk alatan yang ditiupkan oleh malaikat Israfil nanti. Wallahu alam. Yang penting ialah ia suatu alat yang sudah pun Allah ciptakannya ketika mana ciptaan bumi langit ini mula berlaku. Wallahu alam. Allah dah siap sedia tuan-tuan untuk sampai masa ianya akan ditiupkan. Dah ada dah. Macam syurga neraka juga. Kata Al-Imam Ibn Katsir radhiyallahu anhu dalam tafsirnya tentang syurga neraka. Dia kata apa? Al-jannatu wan-nar baqiyan. Syurga neraka dah ada kekal. Daripada alam cipta, Allah cipta alam dah ada dah. Cuma syurga neraka belum dimasuki siapa. Tapi dah ada. Bukan benda yang baru nak cipta atau akan cipta kemudian tidak. Dah ada bila mana belanya alam bumi dicipta Allah Azza wa Jalla. Syurga dah ada, neraka dah ada. Cuma belum berpenghuni lagi. Dan bukti dah ada syurga neraka, Nabi tengok pada malam Isra Mi'raj. Riwayat sebut dengan jelas, Nabi tengok mata kepala baginda dengan syurga keadaannya, neraka dan keadaan menakutkan. Nabi tengok. Maknanya, Nabi digambarkan dengan jelas, inilah neraka untuk jadikan tempat umat kamu yang akan aku bakar, aku seksa. Ini neraka, ini syurga, tempat umat kamu akan seronok dan santai dalamnya. Nabi dia tengok. Real macam itulah. Ini kewajipan kita kena faham bahawa termasuklah tiupan itu dah ada alatnya. Cuma nanti masa untuk ditiup oleh sangkala oleh Israfil. Tiupan sekali tadi baik. Dia juga menjadikan As-Sur berikan kepada Israfil. Lalu Israfil meletakkan di mulutnya sambil mendongak ke arah Arash menanti bila dia akan perintah. Setelah pegang, kata riwayat, dia letak di mulut untuk menanti. Bila Allah perintah, aku akan buat. Mana Israfil ditugaskan untuk meniup trompet itu pada masanya, seruling itu, trompet kesulitan. Tak apalah tuan, alatnya ialah alat peniup. Israfil dah bersedia. Lalu berkata, Israfil, aku akan tunaikan bila aku diperintah. Aku disuruh, aku akan tiupkan. Lalu Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah, riwayat sebut, Abu Hurairah tanya Nabi,
Wahai Rasulullah, apakah di As-Sur itu As-Sur, ya, As-Sur, alif lam sad waw ra. As-Sur. Apa As-Sur itu Rasulullah? Jawab Nabi Sallam, tetuan yang sangat besar, tiupkan 3 kali. Yang pertama, nafkhal faza'. Yang kedua, nafkhal as-saq. Nafkhal ketiga, nafkhal al-qiyam rabbil alamin. Itu saya katakan di bahawa hal ini disebut ulama ada 3 tiupan. Berdasarkan hadis Nabi pun ada 3 dan Nabi sebutkan ada 2. Kita boleh gabungkan 2, 3, gabungkan sekali. Pada 3, Nabi kata, itulah tetuang sangat besar. Saya ambil terjemahan ni tuan-tuan, saya cuba nak lewat Taraban ni, saya cuba dulu nak terjemah apalah As-Sur ni. Saya dapati satu terjemah lama tulis tetuang. Tetuang satu alat tadilah. Satu alat macam tanduk kambing, itu nama tetuang. Sangat besar, ditiupkan pada 3 kali, kata Nabi SAW. Iaitu yang pertama, tiupan memeranjatkan, nak cerita bumi dah hampir dah tamat. Kemudian yang kedua, as-saq, tiupan matikan manusia. Ketiga, tiupan untuk bangkit menghadap Allah dalam menghadapinya pada hari kiamat nanti. Ini 3 tiupan baik. Kita terimalah ya kesemuanya. Kemudian di situ saya buat satu pendetailan sikit kepada tuan-tuan. Tiupan skala yang pertama, dilakukan Israfil akan menyebabkan berlaku gempa kewanjangan dahsyat dan menggerakkan alam bumi, langit dan semua cakrawala. Tiupan pertama menandakan bumi dah tamat riwayat. Kegoncangan berlaku dan inilah yang Allah sebut dalam Quran. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'in manfush, sampai kepada akhirnya. 5 ayat pertama ini apa tandanya? Tentang keadaan bumi yang Allah gemparkan. Allah hancur leburkan sampai ke peringkat Allah kata yauma yakunun nasu kal farash, manusia itu seperti kelekatu yang berterbangan. Ada yang melayang, jatuh, ada yang rebah, sembah bumi, ada yang jatuh ke bumi, mati meninggal. Itulah kita. Bagaikan hari itu kata Allah Azza wa Jalla kal farash, iaitu seumpama kelekatu di langit. Macam kalau tengok tuan-tuan, tengok dekat Maghrib, kalau sering kawasan lampu di hulu lampu tu berterbangan kiri kanan ke bawah, akhir jatuh setengah-setengah kerana panasan kepanasan lampu, jatuh dia ke bawah, mati. Itulah kita. Keadaan kita pada hari qari'ah, hari man Allah berikan Allah minta Israfil supaya tiupkan sekali tadi, manusia huru-hara. Ada ke atas, ada ke bawah, ada yang melayang, ada jatuh ke bumi, macam kelekatu yang berterbangan. Tuan-tuan, ini semua kedahsyatan. Ini kedahsyatan yang amat menakutkan kita. Ini kita akan buat tuan-tuan. Itulah kalau kita tak merasakan suatu ancaman besar kepada kita. Kita masih merasakan relax, tak ada apa masalah. Kita silap perhitungan sebenarnya. Kita tak akan dapat dengan mudah, tuan-tuan. Tak akan dapat dengan mudah. Kecuali orang beriman, walaupun susah ada kemudahannya. Susah, tapi ada kemudahan. Tapi orang tak beriman, lagi payah. Lagi hura-hara. Lagi bermasalah. Ini kita paling takut. Orang beriman, memang Allah uji sampai mati sekalipun. Kata para ulama, mati sakit. Orang beriman mati sakit, tapi kesakitannya lebih rendah daripada kesakitan orang yang mati tak beriman. Sakit tapi sakit yang agak berkurangan. Okeylah tu. Sebab dia beriman. Allah uji sakit mati satu hal. Tapi kesakitan yang agak berkurangan compare dengan orang tak beriman sakit. Jadi kita kena faham. Orang beriman diuji, tak beriman. Cuma bezanya, beriman Allah rendahkan. Allah SWT Allah angkat sikit penyakit daripada kesakitan, direndahkan sakitnya. Yang tak beriman diangkat sakit sehingga menyusahkan. Ini kita tak nak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ia menyebabkan bukit bukau gunungan hancur berterbangan. Lautan bersimbah airnya. Segala daratan dileburkan sehingga bumi amat luas berterbangan seperti benda yang kecil. Benda yang besar jadi makin kecil. Tak ada apa dah. Kelautan yang luas tak makin mengecil. Sebab dunia hancur. Bukit-bukit dah hancur. Mungkin kesan daripada bukit-bukit hancur masuk ke dalam lautan yang dalam dengan pokok-pokok. Jadi lautan dalam, lautan yang luas makin mengecil. Sebab apa? Penuh dengan situasi, mungkin dengan pokok kayu dan seumpamanya yang sudah mula tersebar jauh dan dekat. Ini semua, tuan-tuan, ketakutan kita kena fahami. Kalau kita tak faham sangat, macam nak kata apa lagi? Tolonglah. Saya mengajak diri saya bercakap ini khasnya. Insaflah kita.
Kita kena insaf tuan-tuan sekalian. Tapi insaf kita bukan insaf kosong. Insaf dengan ilmu. Insaf dengan taubat. Insaf dengan hati yang penuh kekerdilan, penuh dengan pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah keinsafan kita. Dengan ilmu, dengan taubat, insaf hati yang penuh kekerdilan. Nyata kepada Allah, aku lemah ya Allah, aku lemah ya Allah, aku nak kebaikan. Sejahterakan aku pada segala ancaman musibah. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin berkata dalam bahasa mudahnya, mungkin saya tak dapat situasi itu Ustaz. Bukan zaman saya. Betul dan benar mungkin. Situasi Allah gambarkan dengan situasi manusia berterbangan macam kelkatu. Bukan zaman kita. Tapi ingat zaman anak kita. Walaupun zaman anak cucu kita, jangan kita kata itu satu benda yang saya tak perlu nak bincang. Sebab apa? Mereka siapa tuan-tuan? Mereka zuriat keturunan kita. Kita nak tengok tak anak cucu kita nanti ada kepayahan? Tak nak kita. Kita nak anak cucu kita walaupun zuriat kita beratus ribu tahun sekalipun, kita nak zuriat kita bahagia dan selamat. Bukan kecewa dikecewakan, mengecewakan. Ini kita kena faham. Waktu persiapan sekarang ni. Kita walau tak dapat situasi ini, kita minta untuk cucu kita, anak cucu kita nanti selamat sejahtera daripada ancaman yang menakutkan, mengecewakan. Kita kena usahakan. Jadi balik kepada ilmu, taubat, istighfar dan rasa hati yang kerdil kepada Allah SWT. Inilah kekuatan kita. Baik. Kemudiannya, bila mana Allah Subhanahu wa taala kirimkan tiupan yang pertama lagi, Allah sebut dalam ayat di pada surah yang lain, iaitu surah Al-Ma'arij ayat 8-14. Pun menarik perhatian kita. Selepas Al-Qari'ah tu boleh tarik lagi, boleh tengok apa yang nas selainnya. Baik, itu dia. Tengok dalam nas daripada Al-Quran Al-Ma'arij, iaitu surah Al-Ma'arij 8-14, Allah kata kepada kita tentang situasi ini. Bila berlakunya tiupan skala pertama, situasi macam mana keadaannya? Manusia bukan masa nak beramal lagi dah. Manusia pada masa hanya hirup-hiruk dan masing-masing cuba nak selamatkan diri masing-masing. Tapi tak selamat akhirnya. Sebab dunia hancur. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma takunu as-samaa'u kal-muhli." Yauma takunu as-samaa'u kal-muhli. Wa takunu al-jibalu kal-ahni. Wa la yas'alu hamimun hamima. Yabassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma idzin bi banih. Allahu akbar. Wa sahibatu wa banih wa fasilatu tu'ih wa man fil ard jami'an thumma yunjih. Tengok tuan-tuan. Berlakunya saat gegak gempita tadi. Manusia macam-macam perangai akan berlaku. Antara kata Allah Azza wa Jalla tentang bumi dulu, tentang langit. Yauma takunu as-sama' kal muhli. Langit menjadi seperti tembaga cair. Langit yang begitu pekat, kita nampak dia punya kekuatan, kepekatannya, dia cair. Langit yang begitu gah itu, nampak kepekatannya kan? Nampak dia kepekatan macam tak jatuh je. Langit kan? Ketika berlakunya tiupan pertama ini, langit macam tembaga cair yang jatuh melilih. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Allahu Akbar. Allah besar. Menakutkan. Langit yang berkeping-keping itu, yang nampak gah, tak pernah nak jatuh runtuh tadi, menyebabkan kal-muhli menjadi seperti tembaga cair yang akan turun hujani manusia. Tuan-tuan, sakitlah tu namanya. Dijani oleh tembaga macam tembaga cair daripada langit sana. Dan kata Tuhan lagi, wa takunul jibalu kal-ahni. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Gunung gagah perkasa dengan batu batan yang kekal, yang hebat kuat itu menjadi bulu-bulu berterbangan. Maknanya hancur lebur. Yang gagah perkasa batu dihancurkan, menyebabkan macamlah dia bulu berterbang ke sana sini. Ia besar yang kecil. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Menakutkan sekali. Kita bila tak baca ayat, kita tak rasa, tuan-tuan. Saya tak rasa ni. Bila kita baca ayat macam ni, Allahu Akbar, kita hanya ucap panjang lah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, kenapa ya Allah baca berlaku, ya Allah engkau lebih kaya, lebih mengetahui. Kami lemah. Ya, betul lah. Kita mula terasa. Inilah sebab dalam agama kita kena banyak tengok ayat-ayat berkaitan dengan kiamat. Nak bina hati yang dah sakit lama,
untuk cerah kepada bercahaya. Nak bina jiwa yang dah lama dalam keadaan kelam kabutnya. Nak bina cahaya yang beriman. Nak bina hati percaya. Ini ayat kita kena tengok. Nak bina akhlak kita dah buruk selama ini dengan dosa macam-macam. Nak bina percaya, nak bina akhlak percaya kembali. Tak ayat macam ni. Nak bina hidup yang penuh dengan kelam kabut macam-macam. Bina dengan ayat macam ni. Percaya hidup kita insya-Allah. Ruang kita begitulah tuan-tuan. Nak kata apa lagi? Betul orang yang tak sedia untuk mengambil jalan ke arah membina kehidupnya dengan hal-hal akhirat, dia akan gagal. Kata Al-Imam As-Suyuti, bicara akhirat ini pasti bicara yang mengubah kehidupan manusia. Pasti bicara mengubah hati manusia, jiwa manusia, akhlak manusia, hidup manusia. Itu kata Imam Suyuti. Bicara akhirat mengubah kehidupan manusia, hatinya, jiwa, sikapnya. Percayalah. Tapi kalau tak masuk cita-cita akhirat dalam hidup kita, hati kita makin kokoh dengan kejahatan mungkin. Makin membatu dengan dosa maksiat. Wala'iyadzubillah. Ya Allah Tuhan kami. Sejahterakan kami, selamatkan kami, ya Allah. Tuan-tuan, kita dalam tempoh hidup sekarang. Dalam tempoh hidup sekarang ni banyak benda kita kena ambil renungan sebenarnya. Sebab dunia kita dah sampai hampir ke penghujungnya. Dunia banyak masalah. Ini bukan bermakna kita nak berhenti dapat urusan dunia, bukan. Urusan harta, urusan rezeki, silakan, tak ada masalah, teruskan. Tapi tolonglah warnakan hidup kita dengan warna keimanan mendalam tadi, akhirat. Ingatkan akhirat, baca ayat tentang kiamat. Mudah-mudahan dia mandu kita, dia akan pandu kita dalam dunia yang kita cari, tak menyempit urusan dengan dunia. Bahkan dunia kita makin bercahaya. Rezeki kita bercahaya, hidup bercahaya sebab kita faham hakikatnya. Yang kita takut ialah tak bercahaya tu. Makin pekat, makin kelam hati kita, makin rosak jiwa itu, kita paling takut. Jadi tuan-tuan, saya sebut ini bukan apa untuk peringatan buat saya juga ya. Sebab ayat ini saya bawa dalam kerangka nak bina peringatan. Bukan saja nak bawa ni, tapi nak cerita tentang situasinya yang menakutkan itu. Lalu kata Allah, wajalla yubassarunahum, kata Allah, mereka akan nampak dalam situasi yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin bibani. Dan orang-orang yang dalam keadaan itu mengharapkan mereka itu dapat bantuan orang-orang yang mereka kenal. Hari itu mereka nak bantuan orang mereka kenal. Kalau boleh, siapa yang boleh tolong mereka? Anak-beranak mereka. Harapannya tinggal harapan. Mana mungkin orang selamat kita? Kita tak akan selamat dengan mereka kita sendiri. Nak selamatkan orang, kita tak selamat. Pada masa itu, masing-masing dengan masing-masing. Wasahibatu, ini mereka harap daripada kawan mereka nak bantu, saudara mereka nak tolong bantu. Wa fasilatil tuwih, dan mereka ingat kepada kerabat masing-masing. Mereka minta supaya kawan kerabat tolong mereka. Kawan teman tolong mereka. Ini terjemahan Cang Mudah lah ni. Wa man fil ardi jami'an, dan mereka minta bantuan siapa saja yang boleh selamat mereka. Tolonglah saya dah kesempitan pada hari ini. Dengan kiamat berlaku, saya dah sempit. Tak ada siapa boleh tolong kita. La syai'. La min waladin, wala sahibin, wala. Tak ada apa dah. Anak tak boleh, kawan tak boleh tolong kita, ayah mak tak boleh. Kecuali kita dengan amal masing-masing. Ketika itulah kita akan hiruk-piruk. Kalau amal baik, alhamdulillah. Kalau amal tak banyak, wallahualam. Tuan-tuan sekalian. Demikian, saya bawa ayat yang ketiga untuk cerita tentang situasi bila mana berlakunya tiupan pertama tadi. Gegak gempitanya. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran tentang bumi, tentang bintang-bintang, tentang lautan, tentang kubur. Idza as-sama'u fatarat. Surah Al-Infitar ayat 1/4. Muqaddimah ayat surah lagi ni. Idza as-sama'u fatarat. Bila mana langit terbelah. Bila malaikat isytiharkan tiupan pertama tadi, langit terbelah. 11 Tuhan kata kita sebutkan tadi kan, langit akan menurunkan macam air tembaga, macam tembaga yang bercucuran turun. Itu dia. Ada yang dahsyat. Bila langit mula terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, dan bila mana bintang gugur bertaburan ke bumi, satu-satu jatuh ke bumi. Wa idzal biharu fujirat, dan bila lautan pecah bercampur bawah. Lautan pecah bercampur di antara apa ni macam ada, lautan tu macam akan keluar daripada gegak, daripada bumi, daripada dalam tu akan keluar, hancur ke atas, dan akan berlakulah ombak yang tinggi macam-macam dengan situasi menakutkan. Ya. Wa idzal qubur bu'thirat, dan bila mana kubur mula dibongkarkan. Pada masa itu mulalah kubur, orang mati lama bangkit kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan,
ayat ini juga menunjukkan kepada kedahsyatan. Yang terakhir di situ ialah surah Al-Waqi'ah. Saya tak nak baca. Tuan-tuan tengok ayat. Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'at, sampai kepada wa kanat haba'an mumbatha. Pun cerita tentang situasi bila mana malaikat tiupan pertama, tandanya bumi dah sampai masa hancur, kehancuran dah mula melanda manusia pada. Bukan lagi masa nak beribadat, tetapi masa terima apa dia? Hakikat betapa Allah akan beri pembalasan yang paling setimpal kepada orang yang beriman dan tak beriman. Wallahu a'lam. Terdapat puluhan ayat Al-Quran lain, puluhan, memang banyak lagi, yang menjelaskan bagaimana kedahsyatan alam yang mula hancur dan biasa berlakunya tiupan sekali pertama. Bila datang tiupan sekali pertama, nampak kehancuran alam bumi dan cakrawala. Baik langit, bukit bukit, semua akan mula hancur, dan kehancuran itu akan menjadikan manusia berterbangan macam kelkatu. Tengok apa kata Ibnu Qayyim Jauziyah. Ini kepada ulama, saya petik daripada satu kitab beliau, terjemahnya. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam konteks peristiwa ini bahawa ia adalah kemuncak daripada penanda tentang keagungan Allah dan kebesaran Allah SWT. Betul. Ketika itu Allah tunjuk, akulah Tuhan kamu yang maha berkuasa. Tengok sendiri. Bukit bukau aku hancurkan. Tanah-tanah aku leburkan. Daratan sungai aku leburkan, aku hancurkan. Kehebatan laut dan dalam itu aku leburkan. Nun, tengok di atas langit, dengan atas sana dengan dia punya bintang-bintang catur berkurangan. Apa tanda, tuan-tuan? Kata Ibnu Qayyim, untuk menandakan betapa Allah memang agung dan besarnya Allah Subhanahu. Besar maksud apa? Bukan besar fizikal, tapi dengan maksud kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya, kehebatan Allah dengan kekuatannya. Tak ada tandingan sama sekali. Allahu Akbar. Yang memiliki alam cakrawala, satu juga menggambarkan betapa kerdil manusia berbanding alam sekalian. Kita kerdil sungguh-sungguh. Dengan berlakunya gempita hari akhirat, tak boleh kata apa, kita tak boleh tahan bumi daripada pecah. Tak boleh tahan langit daripada hancur. Tak boleh. Tak ada kekuatan kita pertahan langit jangan hancur. Kita pertahankan jangan binasa. Kita pertahankan air jangan sejuk, jangan panas contohnya. Tak ada. Sebab apapun situasi kita pada itu, bumi menguasai kita. Bumi akan leburkan kita. Sebab kata para ulama, bumi lebih berkuasa pada masanya. Langit lebih berkuasa pada masanya. Bintang lebih berkuasa pada masa kita, tak ada apa lagi. Kita hanya terima keadaan, kenyataan, kita kerdil sekerdil, kita akan berterbangan. Tak boleh nak kontrol diri kita. Nak berjalan tak betul dah. Nak berjalan tu hoyang, kemudian berterbang macam kelgatu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini semua benda-benda yang memang pasti akan berlaku. Ya Allah, ya Tuhan kami. Di mana kita kalau kita nak fikir pada masa itu? Pilihan kita, kalau kita beriman kepada Allah, kita selamat. Baik. Tuan-tuan, puan-puan semua, tiupan yang kedua, an-nafkhah ats-tsaniyah. Bahasa Arab disebut sebagai an-nafkhatus tsaniyah, iaitu tiupan yang kedua. Apa keadaannya? Menurut pandangan ulama, tiupan kedua dinamakan sebagai an-nafkhah as-saq. Dia ada satu lagi nama disebut sebagai an-nafkhah as-saq, iaitu tiupan yang mematikan. Dalam hal ini, Abu Las Samarqandi berpendapat bahawa inilah tiupan menandakan berlaku kiamat dengan dimati seluruhnya. Bermakna, yang pertama tadi hancur lebur. Hancur lebur dengan bukit bukau dalam keadaan hancur lebur. Yang kedua ini, tak ada yang hidup lagi. Faham tuan-tuan? Yang kedua ini, yang berterbangan, yang jatuh, yang tersembam, ketika itu mati bakal. La haula wa la quwwata illa billah. Dunia sepi. Alam bumi sepi daripada suara manusia. Suara bumi, alam pokok dan alam cakrawala. Daripada bunyi burung-burung di langit sana, di pokok ataupun suara-suara daripada apa yang ada di bumi Allah. Tidak ada lagi. Yang ada ialah kematian keseluruhan. Baik bukit bukau hancur, baik manusia lebur, semuanya akan dimatikan dengan sebab an-nafkhah yang kedua, tiupan sekali yang kedua. Bila tiupan berlaku pada masa itu, maka dimatikan keseluruhannya. Maksudnya, tak ada yang hidup. Manusia yang tak pernah mati lagi pun akan mati, walaupun sekejap. Sebab semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap hidup akan mati, akan rasa kematian. Soal mati lambaru itu ketua Allah. Yang mati lama dah juta tahun, yang mati baru 5 tahun, itu Allah pun ketentuan. Tapi hakikatnya lah semua akan mati.
Lalu kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat kita bacakan juga Az-Zumar 68 tadi. Saya ulang balik ayatnya sebab ayat ini ayat betul penting. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi ila masyaallah thumma nufikha fi ukhra. Yang kedua ni maksudnya tentang an-nafkh ats-tsaniyah. Apa dalil yang kedua? Berlakunya timbang kedua ini dalilnya. Thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Mati semua, barulah akan bangkit. Mati sekejap saja. Ada yang mati sekejap, tak penting mati, baru dibangkitkan semula di padang mahsyar masing-masing. Allahu Akbar. Dalam kotak ayat di atas, Abu Hurairah menegaskan, menyatakan bahawa Nabi telah bersabda, mereka yang dikecualikan itu adalah orang yang mati syahid. Mereka menyangkut pedang-pedang di pinggang mereka di kawasan Arash dan para mereka sawuk kepada kiamat. Wallahu a'lam, kita dapati dalam satu hadis tersebut, orang yang dikecualikan bangkit pada hari akhirat. Kita yang mati biasa-biasa akan bangkit bersama dengan Allah. Tapi orang yang dikecualikan hari itu daripada situasi yang kita ada ialah para syuhada, iaitu orang mati syahid. Mereka bangkit dengan kejayaan, syurga menanti, darah mereka pun jadi sumber kepada kekuatan mereka sebagai seorang yang syahid. Darah mereka tak akan berhenti. Masih ada darahnya, bukti mereka syahid, mereka di golongan selamat. Inilah kelebihan orang mati syahid, tuan-tuan. Mereka tak ada di sana azab saksa, namanya azab saksa di pada mahsyar. Orang mati syahid ini memang pelik dia punya harga sebab kehidupannya. Syurga menanti by cash, tunai, dan mereka tidak mendapat apa-apa masalah di hari akhirat macam orang lain. Orang lain perkara panjang, dia tidak. Ini kelebihan mereka, wallahu alam kelebihannya. Antara mereka yang dikecualikan juga, kata menurut hadis pada Anas bin Malik, ialah pada itu ialah malaikat Jibril, semua malaikat yang menanggung Arash. Malaikat Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, Yaqib, Atid. Mereka ni akan diberi kebebasan, dikecuali pada situasi akhirat. Maka mereka akan tenang, bahagia. Dan mereka terus ke syurga Allah Azza wa Jalla. Mereka tak ada di sana rock-block tengah jalan, kena saksa, kena tanya, tak ada. Ini antara golongan yang selamat, itu malaikat-malaikat yang bertugas, Jibril, Israfil, macam-macam. Kemudian penghujungnya, saya bawa sini satu wording yang menutup pada bicara kita, yang boleh itu. Sebilangan besar ulama menyatakan bahawa bisa berlakunya itu perkara yang kedua itu, yang kedua ya, seluruh penduduk di langit bumi akan mati, sama ada manusia, jin atau syaitan akan mati. Tak ada yang hidup lagi. Mereka mati kalau ada setimpal dengan amal masing-masing, sama ada amal baik atau buruk. Maksud mereka mati keadaan ikut amal. Bagi orang mati beriman, mereka mati sejahtera lah. Tak menyakit atau menyusahkan. Tapi yang mati tak beriman, jaga-jaga. Saat itu mereka sakit, mereka akan sakit. Apa cerita tuan-tuan, saya akan sambung nanti insyaAllah perbincangan. Kita ada tajuk yang lain kemudian bernama tiupan kebangkitan. Yang itu tajuk kita ialah tiupan kebangkitan semula. Semua dah mati ni. Ketika itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu namakan tiupan kebangkitan, mana? Tiupan kebangkitan untuk menghadap Tuhan. Cerita ini pada mahsyar. Di pada mahsyar, iaitu di padang penumpuan yang besar, untuk menghadap Allah. Al-Qiyam di Rabbil Alamin, bangkit menghadap Allah Azza. Itu namanya kebangkitan. Kita akan sambung nanti insyaAllah dalam kuliah akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik, apa pun cerita kita hari ini, kita bercakap tentang satu hakikat, pasti kita akan tengok dan akan berlaku. Kita doa mudah-mudahan kita selamat, bahagia, tidak masuk golongan orang-orang yang diseksa oleh Allah dengan kepedihan yang memuncak. Kita mohon Allah keselamatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada hari ini. Moga-moga Allah berikan kita keselamatan, kebahagiaan, keamanan, dipertemukan Allah dalam suasana syurga menanti, rahmat menunggu, ya Allah bersama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sekadarnya tuan-tuan, dirahmati sekalian. Moga-moga sampai mesej ilmu kita pada pagi ini insya-Allah. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Di chat ni ada satu yang tanya, Apa soalan ni? Saya tak tahu. alat tu panggil trompet, boleh kata trompet ke Ustaz? Dia dalam bahasa terjemah ada orang terima trompet, ya, benda melengkung begitu. Tapi dalam banyak tulisan yang saya baca bahasa Arab, bukan trompet sangat, tapi bentuk tanduk.
macam tanduk. Jadi apapun cita kita dalam hal ini, Allah lebih mengetahui. Tetapi kalau ikut pada bahasa Arab, daripada soal tanduk macam tanduk seekor kambing, maka tanduk kambing dia akan melengkung sikit. Kalau trompet melengkung sangat. Jadi cerita ini bagi saya yang penting adalah ia satu kenyataan, apa bentuknya, Allah alam, tetapi menghampiri bentuk tanduk seekor kambing, kata para ulama dalam beberapa tulisan mereka, iaitu qarnusyati. Tanduk ekor kambing yang agak melengkung begitu. Wallahu a'lam. Yang itu kita tak tengok tak apa, ya. Kalau Allah tunjuk kita nampak, tapi Allah tak tunjuk, penting amal kita macam mana. Sehat ke tidak amal kita, baik ke tidak. Wallahu a'lam. Baik. Itu saja soalan yang ada dekat. Oh, itu soalan. Okey. Mudah-mudahan Allah berkati, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair, Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Jumpa lagi, insyaAllah. Okay.